Ibnu Majah, sorry, bukan. Lupa pula. Dia ada 6 tu kan. Ya. Itu semua adalah hadis sahih. Dan hadis Ibnu Majah ini daripada Anas bin Malik. Ya, daripada Anas bin Malik menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pun bersabda, tidaklah bertambah urusan melainkan semakin sulit, dunia semakin rosak, manusia semakin bakhil, dan tidaklah datang kiamat melainkan atas manusia yang paling jelek, dan tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Maknanya hadis ini Nabi sendiri yang sebut, dan hadis sahih daripada Ibnu Majah, riwayat daripada Anas bin Malik. Maka nama-nama tu adalah nama yang kuat. Anas bin Malik adalah perawi yang kuat, ya, daripada Ibnu Majah hadis yang sahih, dan Nabi sendiri menyebut tidak ada Al-Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Baik. Sepatutnya ini adalah hadis sahih. Tapi dalam keterangan ini, sepatutnya hadis sahih tau. Tapi kita akan lihat kenapa ada pertikaian hadis ini. Alasan mereka ini dijawab bahawa hadis ini adalah dhaif. Macam mana dhaif pula? Sedangkan daripada Ibnu Majah, daripada Anas bin Malik, Nabi bersabda. Macam mana boleh jadi dhaif? Kerana dalam sanadnya, sanad ada beberapa sanad. Salah seorang daripada perawi hadis ini bernama Muhammad bin Khalid al-Jundi. Ya. Muhammad bin Khalid al-Jundi, ya. Dia Az-Zahabi mengatakan hadis ini menjadi mungkar dan majhul kerana sebab nama Muhammad bin Khalid al-Jundi. Sebab ni orang yang diragui. Ya. Sebab kita lihat, kita dah tahu bagaimana sesuatu hadis itu, ya, dalam sanad-sanadnya itu mencari, dia tidak akan ada sanad yang diragui. Ya. Walaupun keraguan yang sedikit, maka hadis itu dia akan jatuh tarafnya. Ya. Sebab kalau dah diragui, tak mustahil kalau hadis itu mungkin diubah atau ada yang tak benar dalam hadis tersebut. Walaupun sanad-sanad yang lain adalah diakui, tapi kalau ada satu nama yang dimuskilkan, ada satu nama yang diragui, maka hadis itu tidak lagi jadi hadis yang sahih. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, hadis ini pun adalah hadis yang dhaif. Baik. Mengenai Muhammad bin Khalid al-Jundi ini, Hafiz Ibnu Hajar berkata dia adalah majhul, ya, tidak yang tidak begitu dikenali, dan dia adalah orang yang agak diragui dalam memberikan sesuatu hadis. Ya, nampak bagaimana begitu teliti hadis-hadis itu nak diturunkan kepada generasi yang akan datang. Ya, jika ada sesuatu yang boleh memungkinkan ia tidak sahih, sebab kerana seorang saja yang dimuskilkan, yang diragui, maka hadis itu sudah tidak hadis yang sahih. Abu Abdillah Al-Qurtubi berkata, boleh jadi yang dimaksudkan dengan sabda Rasulullah itu la mahdiya illa Isa, tidak ada Mahdi melainkan Isa ibnu Maryam, ialah tidak ada Mahdi yang sempurna dan maksum kecuali Isa. Dengan demikian, maka hadis tersebut dapat dikompromi dan hilanglah kesan penentangannya. Ini mengikut pendapat Abu Abdillah Al-Qurtubi. Ya, maknanya Imam Al-Qurtubi dia yakin bahawa Imam Mahdi ada. Ya, tentang hadis ini mungkin dia memberi pendapat, kemungkinan nak bagi tahu bahawa tidak ada Mahdi yang sempurna kecuali Isa. Sebab Isa ni seorang
Rasul. Imam Al-Mahdi ini adalah manusia biasa. Taraf manusia biasa dengan Rasul kan berbeza. Cuma sebab Mahdi ini dilahirkan di akhir zaman ketika zaman Nabi Muhammad, dan Isa adalah Nabi sebelum Muhammad. Bila dia diutuskan semula di akhir zaman, walaupun dia seorang Rasul, tapi dia kena ikut syariat Muhammad dan mengikut Imam Al-Mahdi. Kita telah pun melihat pengajian sebelum ini bagaimana bila Nabi Isa diberikan penghormatan untuk menjadi imam, Nabi Isa tidak mau. Nabi Isa mempersilakan Imam Al-Mahdi untuk ke depan menjadi imam, dan Nabi Isa Ibnu Maryam menjadi makmum di belakang. Sedangkan dia taraf Rasul. Tapi sebab ini adalah zaman Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, dan Imam Mahdi hidup dalam zaman Nabi Muhammad, maka Isa menghormati Imam Al-Mahdi. Baik. Penulis buku ini mengatakan, saya berkata, seandainya hadis ini telah ditetapkan sahih, maka ia tidak dapat mengesampingkan hadis-hadis mengenai hadis yang menyebut adanya Mahdi yang begitu banyak. Yang lebih sahih daripada hadis ini, yang masih diperselisihkan oleh para ulama mengenai sahih ataupun tidak. Jadi pendapat penulis buku ini mengatakan, kalaulah hadis yang satu ini sahih, maka dia tidak dapat nak menolak pendapat hadis-hadis sahih yang lagi banyak tentang adanya Al-Mahdi. Sedangkan satu hadis yang ini pun dah dipertikaikan, dah jadi dhaif, asbab kerana ada seorang yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Jundi yang diragui kepribadiannya. Patut susah sebab ini nak menjaga sanad supaya sampai betul-betul daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mahu sesuatu benda yang bukan daripada Nabi, tapi kita kata ni hadis Nabi, sandarkan kepada Nabi, sedangkan Nabi tak bercakap. Itu satu pendustaan. Sebab Nabi pernah menyebut, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maknanya aku tak bercakap tapi kamu berkata ini sabda Rasulullah, kamu dah berdusta, maka tempatmu di dalam api neraka. Sebab itu satu pendustaan. Sebablah kita jangan suka-suka, oh Nabi bercakap, oh Nabi bersabda. Betul-betul. Kalau itu satu penipuan, maka kita telah membuat pendustaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kita kena berhati-hati. Padahal kalau sebenarnya adab, adab dari segi ilmu hadis, sebenarnya kalau kita nak menyebut hadis, kita bukan hanya menyebut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dari segi dia punya adabnya, sepatutnya bila sebut hadis, sebut dengan dia punya sanad sekali, riwayat siapa, baru jelas, supaya tidak dipertikaikan. Kalau orang bertanya, betul ke ni hadis Nabi? Betul. Daripada siapa riwayatnya? Hadis ni hadis siapa? Sahih siapa? Kalau disebut dari segi ilmu hadis, itu dia punya tertibnya. Kalau tidak, orang mungkin akan pertikaikan. Sekadar bercakap je, hadis Nabi sekian. Orang boleh pertikai. Kalau dia tanya daripada siapa, tak tahu. Siapa riwayatkan, tak tahu. Riwayat siapa, tak tahu. Maka itu boleh menjadi satu pertikaian, dan kita bertanggungjawab terhadap apa yang kita sampaikan. Itu kalau kita sekarang WhatsApp kan, kita dikata menyebar fitnah secara alam maya. Tanpa kita sedar. Kadang kita copy paste dari grup sebelah. Kita pun tak tahu betul tak. Kita dapat, kita copy hantar juga. Rupanya benda tu tak betul. Kita sudah menjadi ejen penyebar fitnah. Tapi sebab ialah kita ni bukannya berilmu sangat dengan bab hadis. Kita pun tak tahu. Kita cuma harap
mudah-mudahan yang kita dapat ni benda yang betul. Kita pun nak share dengan orang benda yang baik. Rupa-rupanya Allah benda tak betul. Kita rupanya menjadi ejen penyebar fitnah. Kena pula dengan hadis-hadis Nabi yang palsu pula. Kita kata ni hadis Nabi. Kita sendiri sudah menjadi pemfitnah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kena berhati-hati ya. Kalau kita mampu, setiap kali hadis ada, ceklah. Kalau mampulah, dapat je hadis, cek balik. Tapi tak sanggup nak cek ya. Tak mampu kita nak cek setiap hadis yang kita dapat sama ada ya ataupun tidak. Kita cuma selalu mengharap mudah-mudahan yang kita dapat itu adalah hadis yang betul dan kita tidak menjadi ejen kepada penyebar hadis-hadis palsu. Ya. Baik. Habis dalam bab Imam Al-Mahdi ya. Baik, seterusnya kita masuk dalam bab yang kedua, iaitu Al-Masih Ad-Dajjal. Dia Masih tu ada dua ya. Satu Al-Masih Isa Ibnu Maryam. Yang kedua Al-Masih Ad-Dajjal. Dua-dua namanya Al-Masih juga. Apa makna Al-Masih? Nanti kita akan lihat apa makna Al-Masih. Sebab dua-dua sama disebut Al-Masih. Ya. Satu perangai buruk Dajjal, satu Isa perangai yang baik. Tapi namanya dua-dua ada Al-Masih. Baik, Abu Abdillah Al-Qurtubi, yang Imam Al-Qurtubi menyebut menyebutkan 23 variasi bentuk kata dari lafaz Al-Masih ini. Dan pengarang kamus memecahkan menjadi 50 bentuk kata daripada Al-Masih ini. Ini ya. Lafaz Al-Masih dapat diertikan sebagai siddiq, benar, dan suka kepada kebenaran. Itu makna yang pertama, Al-Masih. Ya. Al-Masih makna yang pertama iaitu as-siddiq, yang benar ataupun suka kepada kebenaran. Dan makna Al-Masih juga ad-dhalail, dhalal ataupun al-kazzab. Dhalal ini maknanya sesat. Kazzab maknanya penipu. Ya. Maka Al-Masih Isa merujuk kepada as-siddiq, iaitu suka kepada kebenaran. Tetapi Masih Ad-Dajjal merujuk kepada dhalal dan al-kazzab. Dhalal itu menyesatkan, al-kazzab penipu, pembohong, pendusta. Ya. Ngapusi kata Jawanya. Kerja ni ngapusi. Faham ke? Ngapusi itu kerjanya menipu je. Tapi daripada perkataan yang sama ya, Al-Masih. Jadi Allah SWT menciptakan dua Al-Masih yang berbeza. Isa Ibnu Maryam AS adalah Al-Masih, pembawa petunjuk yang dapat menyembuhkan penyakit sopak, ya, iaitu penyakit kulit yang tidak memiliki zat warna, dapat menghidupkan orang yang telah mati dengan izin Allah Taala. Ya, kalau kita lihat balik kelebihan Nabi Isa, dia boleh menyembuhkan buta menjadi celik, boleh hidupkan orang yang mati, boleh mengubati penyakit sopak. Saya tak pasti sopak ni macam mana penyakit dia. Dia sopak kusta ni penyakit lama, sekarang pun dah tak ada. Ya. Kalau kata kusta pun dah tinggal sakit baki je dekat Sungai Buloh tu. Dulu ada hospital kusta tu. Sekarang masih ada lagi penghuni yang asal yang dah mungkin 30 tahun dulu. Ya. Yang masih ada sakit baki sikit, kesan sakit baki, tapi dah tak ada pesakit baru dalam penyakit kusta. Dia dah tak ada dah. Ya, sopak kusta ni dia satu pattern lebih kurang sama kot. Ya. Penyakit sekarang sekarang apa penyakit sekarang apa? Penyakit sekarang lagi ganas penyakit sekarang ni.
Dulu tak ada AIDS, sekarang ada AIDS. Ha, yang apa? Apa yang sekarang kita apa? Cacar monyet. Macam-macam. Ha, kalau maknanya kalau cacar orang sebut chicken pox kan. Chicken, besok dah jadi monkey pox lah. Oh, dah penyakit dah macam-macam. Asbab kerana tangan-tangan manusia ni, maka penyakit dah bermacam-macam. Ya. Tu. Jadi dulu Nabi Isa dia punya mukjizat, dia boleh menyembuhkan mata, boleh menyembuhkan sopak, boleh menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Taala sebagai dia punya mukjizat. Sedangkan Ad-Dajjal juga ada kelebihan. Dajjal adalah Al-Masih yang dalam kesesatan, ya, dia mengajak kita kepada kesesatan, penipuan, ya, menyebabkan fitnah kepada manusia dengan kejadian-kejadian luar biasa. Dan dia ada kelebihannya. Apa dia? Menurunkan hujan, menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Ya. Itu ada kelebihan-kelebihan Dajjal. Dajjal disebut Masih kerana salah satu matanya terhapus, ya, buta, atau kerana ia menghapuskan bumi selama 40 hari. Ini kita akan lihat keterangannya yang lebih lanjut, ya. Maknanya Dajjal walaupun dia jahat tapi tetap ada kelebihan, ya. Waktu kemarau di hujung di akhir zaman, dia akan menurunkan hujan, ya, menghidupkan bumi dengan tumbuh-tumbuhan. Lepas tu menghapuskan bumi selama 40 hari. Dan dia dikatakan ada satu mata saja. Buta sebelah mata. Ada yang kata matanya satu kat tengah-tengah. Ada yang gambaran matanya dua tapi sebelah ditutup macam mata lanun. Tak tahu mana yang betul. Ya. Tapi gambaran-gambaran Freemason, ya, Freemason yang lebih dekat dengan Ad-Dajjal ini, ya, kalau tuan-tuan tengok gambaran-gambaran Freemason adalah mata satu di tengah, ya, sebagai gambaran, ya, mata satu di tengah dengan lambang piramidnya, ya, dengan lambang caturnya hitam dan putih, ya, semua itu adalah melambangkan Freemason yang sebenarnya mereka menunggu pemimpin akhir zaman mereka, iaitu Ad-Dajjal. Kita menunggu pemimpin akhir zaman kita, Imam Al-Mahdi yang dibantu Nabi Isa. Tapi mereka menunggu Dajjal, Al-Masihud Dajjal sebagai pemimpin mereka, yang mana Dajjal akan menyesatkan orang-orang ketika itu. Ya, sebab itulah kita kalau boleh tidaklah perlu berjumpa dengan akhir zaman yang adanya Ad-Dajjal. Biarlah kita mati dulu sebelum munculnya Ad-Dajjal yang sebenar. Sekarang baru fitnah-fitnah Dajjal, tuan-tuan, ya, pun sudah begitu dahsyat fitnah-fitnah Dajjal. Belum lagi Dajjal yang sebenarnya keluar, yang kita pun sebenarnya tak boleh nak membayangkan macam mana Dajjal yang sebenarnya, ya. Sebab hadis-hadis yang menerangkan tentang Dajjal ni banyak dan tidak begitu jelas, sehingga ada beberapa pendapat, adakah Dajjal ini memang satu makhluk yang macam kita, makhluk gergasi ke, mata satu, atau Dajjal ni seperti manusia macam kita juga, ataukah Dajjal ini sebagai satu organisasi yang mana sifatnya seperti Dajjal. Jadi pelbagai pendapat. Tidak ada kenyataan yang begitu jelas tentang apa itu Ad-Dajjal. Tak jelas. Kalau jelas bendanya, alamatnya, tempat tinggalnya mana, bila lahirnya, senang kita cari. Macam Ustaz Auni bercakap, oh, Dajjal lahir pada tahun sekian-sekian, lahir di mana, orangnya macam mana, anak siapa, senang cari, pergi tempatnya. Sebab benda ni benda yang tidak jelas. Nabi menerangkan pun tidak jelas dalam berbagai-bagai variasi dan dan macam-macam hadis, ya. Tinggal ulama memberi tafsiran yang berbeza-beza. Ya. Dan pendapat yang pertama
yakni mengatakan bahawa Dajjal buta sebelah matanya adalah pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis bahawasanya Dajjal terhapus, yakni buta mata sebelahnya, mengikut hadis sahih Sahih Muslim. Ya, ada diterangkan tentang Dajjal yang bermata satu. Kalau tuan-tuan tengok cerita Piramli tu, 6 Jahanam pun ada juga yang mata satu. Tu perangai macam Dajjal, tapi bukan Dajjal. Kalau saya tak ingat semua namanya lah, Jagindar lah, siapa, saya ingat nama tu je daripada 6 Jahanam tu. Ya. Itu perangai Dajjal, 6 Jahanam. Dulu satu ketika dulu cerita-cerita macam tu tak keluar dalam TV tau. Kalau tuan-tuan ingat zaman arwah Datuk Muhammad Rahmat dulu, zaman dia dulu agak keras, tegas, rambut panjang tak boleh masuk TV. Artis rambut panjang kena potong. Amy dengan Awi dah kena potong rambutnya. Menangis, simpan berpuluh tahun tu potong. Tapi sebab nak cari makan, nak masuk TV, potong juga. Masa tu cerita-cerita tahyul, cerita khurafat tak masuk TV. 6 Jahanam, cerita Piramli yang jerit je, pangkah muka. Sumpah orang minyak. Ya. Pangkah muka. Nak mencari mangsa 100 anak dara. Betul tak? Itu dulu tak keluar dulu. Zaman-zaman tu. Memang ya, sebab itu benda-benda tahyul, benda-benda khurafat yang sebenarnya akan, ataupun benda yang ganas, ya, akan membina minda anak-anak kita yang melihat cerita tersebut. Ya. Sebenarnya kalau tengok cerita Piramli yang biasa pun, bahasa dia pun dah diguna budak-budak. Ya. Walaupun sebenarnya bahasanya, kalau kita lihat bahasanya agak kasar, tapi kita tengok biasa je. Ya. Bodoh lah, bahalul bangang. Betul tak? Cuba tengok kalau dialog antara Ahmad Nisfu dengan Piramli, biasa. Bodoh, bahalul, kecil-kecil tak nak mampus. Bahasanya kasar sebenarnya, tapi kita lihat dia sebagai satu komedi. Mungkin situasi yang komedi, tapi bahasanya tu sebenarnya bahasa kasar. Ya. Kita pun, anak kita pun ikut bodoh, bahlul. Ya. Tapi sebenarnya benda tu tak pula diambil. Banyak lagi pengajaran yang kita boleh ambil daripada cerita Imam Li. Baik, tuan-tuan sedang hadirin hadirat muslimin muslimat. Ada masa lagi sikit. Baik, kita lihat seterusnya makna Ad-Dajjal. Adapun kata Ad-Dajjal ini diambil dari perkataan Dajjalal ba'ira idza salahu bil qatiran wa ghastu bihi. Ya. Seseorang itu mendajjal unta bila melumurinya dengan tar atau aspal dan menutup dengannya. Saya tak tahulah mana tar atau aspal ini, mungkin bahasa Indon kot. Tapi kalau kita baca dilumur dengan tar, maknanya minyak hitam lah ya. Ya. Jadi dalam kata-kata ini ya, diambil daripada Lisanul Arab, ya, Tartibul Qamus, ada perkataan Dajjal yang mana dia merujuk kepada perbuatan mendajjal unta. Ya. Disebut Dajjala al-ba'ira idza salahu bil qatiran wa ghastu bihi. Seseorang itu mendajjal unta dengan melumurinya dengan minyak hitam. Bahasa kita pun mendajjal juga. Dajemu, dia mendajjal, maknanya membuat jahat. Mana yang kita sebut betul lah. Perbuatan mendajjal itu membuat sesuatu yang tidak baik kepada orang lain. Ya. Dan asal makna Dajjal ialah al-khalas, yakni mencampur, mengacau, membingungkan. Dikatakan bahawa seseorang itu berbuat Dajjal bila ia menyamarkan
dan memanipulasi, yakni mengguna atau mengambil kesempatan dengan maksud jahat, menggunakan segala kelebihan padanya untuk menyesatkan manusia. Itu adalah antara makna Dajjal. Ya. Tadi perbuatan Dajjal iaitu membuat sesuatu yang buruk dengan melumur unta dengan minyak. Kemudian dikatakan Dajjal itu ialah mengacau, membingungkan, yakni orang yang menggunakan kelebihan yang ada pada dia untuk membuat buruk pada orang, buat jahat pada orang, untuk menyesatkan orang. Itulah makna Dajjal. Dan Dajjal juga ialah manipulator, conspirator, ya, dan pembohong yang luar biasa. Dajjal. Maknanya George Soros tu sebagai manipulator wang pun antara perangai-perangai Dajjal tu. Walaupun dia mungkin bukan Dajjal sebenarnya, tapi perangai dia tu yang membuatkan dunia sampai muflis kerana wang. Dia orang kaya. George Soros, ingat itu kan? George Soros, seorang Yahudi yang kaya, dia boleh beli wang dunia ini, sehingga dia boleh kawal dunia ini, negara boleh muflis. Dia sebut sini manipulator, manipulasi. Dia memanipulasikan sebab dia ada wang yang banyak, dan pembohong yang luar biasa. Lafaz ini termasuk bentuk mubalaghah. Mubalaghah ni dari segi kalau kaedah Arab dia, perbuatan mubalaghah ni tersangat. Ya. Kalau kata kabir, besar. Akbar, sangat besar. Itu sifat mubalaghah. Kita melebihkan, berlebih-lebihan, melampau. Ya. Kalau kata apa? Aswadu, hitam. Sauda, sangat hitam. Dia isim tafdil. Dia mubalaghah, melebih-lebihkan. Maksudnya dalam memang sifat Dajjal ini menipu, memanipulator. Dengan mubalaghahnya dia sangatlah dia menipu, sangatlah dia ni pembohong, penipu besar. Ya. Pencuri, kalau kata pencuri, dia pencuri besar, penipu besar, manipulator besar, semua yang besar-besar. Ya. Artinya banyak membuat kebohongan dan kepalsuan. Ni rujuk dalam kitab Nihayah fi Gharibil Hadis. Ni ada dalam kitab ini, ya. Ni mana banyak pada bab tadi. Semua merujuk kepada sifat Ad-Dajjal. Kalau saya nak ulang balik tadi banyak tadi ni. Pembohong, penipu, pendusta, penyangak, membuat menyesatkan orang, apa lagi semua. Dan dia dikaitkan dengan perkara yang mubalaghah. Bukan setakat menipu, tapi dia penipu besar. Bukan setakat pembohong, tapi pembohong besar. Maksudnya begitulah. Bukan bohong sikit-sikit punya. Ini betul-betul pembohong. Kita Ramli pun sebut juga. Ini pencuri besar, Pak. Siapa ni pencuri besar, Pak? Kalau pencuri, ini langkahnya. Tapi itu bukan pencuri besar. Kami datang nak belajar silat. Ya. Ini memang yang dalam buku ini memang pencuri, penipu, pembohong besar. Baik, seterusnya. Dajjal ini adalah kalimah mufrad. Dajjal. Mufrad. Satu Dajjal. Atau dalam bahasa Inggerisnya apa? Singular. Bahasa Inggeris jadi dua je, singular and plural. Kalau Dajjal tu bahasa Inggeris, kalau plural tambah S, Dajjals. Jadilah plural. Ya. Kalau bunyi Dajjal lah, Dajjal, Dajjals tambah S. Dalam bahasa Arab dia ada tiga. Mufrad, satu. Musanna, dua. Jamak baru banyak. Dia satu, dua banyak. Bahasa Inggeris satu dan banyak, dua je. Ya. Jadi Dajjal satu
Dan jamaknya dajjalun. Mana ini merujuk kepada jamak muzakkar salim. Ya. Kaedah bahasa Arab, bila jamak muzakkar salim, bi waw dan nun. Ya. Dia kalau apa? Majrur, mansub atau marfu bi waw dan nun. Atau baris depan atau baris atas dia dengan waw. Kalau baris bawah dia dengan ya. Dajjalin. Ya. Lu dajjaluna dajjalina, makna samalah. Cuma tengok dari segi baris. Kalau dia berbaris depan atau atas, dia akan tambah waw dengan nun. Bila dia berbaris bawah, dia tambah ya dengan nun. Itu kaedah jamak muzakkar salim. Ya. Belajar bahasa Arab pula sikit-sikit. Ya. Tapi saya taklah pandai sangat. Lupa dah. Lama dah belajar bahasa Arab ni. Belajar bahasa Arab dengan Ustaz Sidik lah. Dia belajar dia sampai ke negara Arab. Saya belajar kat Malaysia je. Ya. Dia belajar kat Malaysia dengan belajar negara Arab ni lain. Dia punya bi'ah, dia punya environment dia tak sama. Ya. Kita kat sini cakap Melayu je. Kalau dia di negara Arab, dah confirm dia kena berkomunikasi dengan pensyarah sana dalam bahasa Arab. Tak nak cakap bahasa Melayu. Ya. Baik, dajjalun, yang ini jamak bagi perkataan dajjal. Sedangkan Imam Malik, dia menjamakkan dajjal, bukan dajjalun. Dia menjamakkan dengan dajajilah. Ya. Dajjal mufrad satu, tapi dia menjamakkan, memberikan makna dajjal yang banyak dengan dajajilah. Bukan dajjalun, dajajilah. Ya. Sebagai jamak taksir. Ya. Jamak taksir dia tak ada kaedah. Jamak muzakkar salim ada kaedah dia, waw dengan nun atau ya dengan nun. Kalau jamak muannas salim, alif dengan ta. Tapi kalau jamak taksir dia tak ada kaedah. Dia ikut suka dia je. Macam mana nak tahu? Kena banyak baca bahasa Arab baru kita akan tahu. Dia tak ada kaedah tertentu. Ya. Baik, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahawa lafaz dajjal menurut lughah dapat diucapkan dalam 10 bentuk. Ini menurut Al-Qurtubi. Maknanya tu ada kata perkataan-perkataan. Sebenarnya apa pun merujuk dajjal. Cuma kaedah dia nak menyebut dajjal yang banyak itu ikut kaedah jamak muzakkar salim dajjalun. Tapi mengikut Imam Malik dia tidak menyebut dajjalun tapi dia menyebut dajjajilah menggunakan kaedah jamak taksir dalam kaedah bahasa Arab. Ya. Lafaz dajjal sudah menjadi isim, kata nama bagi al-masih, si pendusta. Ya, Masih dajjal, ya, masih pendusta dan buta sebelah matanya. Sehingga kalau disebutkan kata dajjal, maka yang segera ditangkap pengertiannya ialah pembohong. Ya. Sekejap lagi. Ya. Saya berikan dia punya perengan ni. Jadi lafaz dajjal ini, ya, sebab kita dah tahu dajjal ni maknanya memang merujuk kepada pembohong, pendusta, penipu, pencuri dan sebagainya, benda yang jahat semua. Maka bila sebut dajjal kita dah tangkap dalam kepala kita, ini pengertian bagi pembohong. Tak ada kita kata dajjal, mungkin dia buat baik agaknya kot. Ada juga sifat baik dia ke, suka tolong orang, suka bersifat baik, pemurah agaknya. Kalau dia pemurah pun semua ada maksud udang di sebalik batu. Niat dia tetap niat yang jahat. Dia tak ada niat yang baik. Itu bila merujuk kepada Masih ad-Dajjal. Wallahu a'lam. Saya cukup untuk malam ni sebab kejap lagi mudah. Berapa minit lagi? Kejap lagi, berapa saat lagi kita nak azan. Jadi saya cukup untuk malam ini. Dalam membicarakan tentang ad-Dajjal, insyaAllah kita akan masuk pada seterusnya sifat-sifat Dajjal yang kita ambil daripada hadis. Ya. Ada beberapa hadis menurut yang kita akan ambil. Ada 10 hadis. Kita akan masuk adakah Dajjal masih hidup, apa pendapat imam-imam dan sebagainya. Ya. Wallahu a'lam.
untuk yang baik pada Allah SWT, yang lemah di saya sendiri. Jadi saya akhiri dengan bacaan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.